tengok sini lah lebih kurangnya. Jadi dia baca sajalah ni. Dalalatul mafhum, maknanya dalalah mafhum, penunjukan yang difahami. Jadi dalalah-dalalah yang atas ni sebelum daripada hak ni lah adalah dalalah-dalalah yang difahami daripada perkataan yang digunakan. Wallazi laisa minal lafzi huwa dalalatun nas. Yang bukan daripada lafaz ialah dalalah nas. Sebagaimana kebanyakan ulama usul kata lagu itulah, mengikut saya dalalah nas juga diambil daripada perkataan. Kerana ia difahami secara bahasa bila disebutkan perkataan nas itulah. Jadi kerana itu boleh sahaja dinamakan dalalah yang semuanya saat ni, atas-atas ni, lain-lain ni, sebagai dalalah mantuk. Dalalah mantuk maknanya perkara yang ada disebutkan, yang ada dilafazkan, dinyatakan. Hak bertentangan dengan dalalah mantuk ialah dalalah mafhum. Yang bertentangan dengan yang tersurat ialah yang tersirat. Jalan dah tak? Maksud tersirat ialah tersembunyi, terkandung. Okay. Jadi maksud daripada dalalah mafhum yang kita nak ialah dalalah mafhum mukhalafah. Wallazina la yaj'aluna dalalatan nas minal mantuk. Jadi orang-orang, maknanya ulama-ulama usul yang tidak menjadikan dalalah nas sebagai dalalah mantuk, mereka bahagikan dalalah mafhum kepada dua, dalalah mafhum muwafaqah dan dalalah mafhum mukhalafah. Kerana perkataan yang digunakan, kalau ia tidak menunjukkan kepada kepadanya, maka ia muwafiqun laha fi ma'naha. Okey. Maka ia bertepatan dengan makna yang digunakan untuknya. Kerana kedua-duanya sama saja dari segi makna dia. Yang dengan sebab perkataan digunakannya itulah adanya hukumnya saat itu. Ataupun makna yang ada dalam dalalah nas itu lebih kuat. Okey. Tak apalah, ni pembahagian dia. Seterusnya dalalah mafhum mukhalafah. Dia kata ulama-ulama usul yang menjadikan bahagian dalalah ini ataupun yang mengambil kira lah bahagian mafhum ini sebagai dalalah, mengatakan mafhum mukhalafah ialah isbatu naqidi hukmil mantuk lil maskuti anhu iza qayyadal kalam biqaidin yaj'alul hukma maksuran ala hali hazal qaid. Gitu. Maknanya mensabitkan sesuatu hukum yang bertentangan dengan hukum yang disebutkan untuk hukum untuk perkara yang tidak disebutkan. Gini semula. Mensabitkan lawan kepada hukum yang disebutkan untuk perkara yang tidak disebutkan. Apabila di dalam ayat itu ada qaid-qaid tertentu yang menjadikan hukum itu terhad dan khusus kepada qaid dia itulah. Gitu. Jadi kena ada qaid dulu. Kena ada qaid. Tidak ada qaid maka tidak boleh. Jadi mensabitkan nakid hukum mantuk kepada maskut anhu. Gitu. Sabitkan hak bertentangan dengan yang sudah ada untuk yang tidak ada. Jadi nas menunjukkan dengan mantuknya kepada sesuatu hukum mansus alaihi. Kalau hak biasalah ni, kalau dalalah nas, maka nas dengan mantuknya, dengan hak tersurat, hak malfuznya, hak disebutkan itu menunjukkan kepada hukum yang ada disebutkan bendanya lah, sebut juga. Adapun mafhum mukhalafah, dia menunjukkan kepada hak sebaliknya, yadullu ala aksihi, menunjukkan kepada sebaliknya tanpa diletakkan qaid saat ni tu.
Jadi apabila hukum sesuatu perkara itu difahami al-hallu ma'al qaidi, maknanya halal dengan ada qaid tertentu. Ni contohlah ni. Apabila sesuatu hukum itu kita dapat faham ia halal tapi dengan qaid tertentu. Maka mafhumnya kita faham ialah ia haram apabila tidak ada qaid sakni tu. Kalau ia halal kerana syarat tertentu, maka ia haram kalau tidak ada syarat sakni. Contohnya apa dia? Firman Allah Taala, "Wa man lam yastati' minkum taulan." Kita cari terjemahnya dia lah. Ni surah apa ni? Mata. Ni adalah surah An-Nisa ayat 25. Ayat dia tu panjang juga. Tak apalah, ayat dia potong sekat ni. Iaitu wa man lam yastati' minkum taulan an yankihal muhsanatil mu'minat wa mimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Gitu. Maknanya dan sesiapa di antara kamu yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk berkahwin dengan perempuan-perempuan muhsan yang baik-baik, yang merdeka dan terpelihara kehormatannya, lagi beriman, maka mimma malakat aimanukum, maka bolehlah kamu berkahwin dengan hamba-hamba perempuan yang beriman yang kamu miliki. Okey. Jadi nas ini secara mantuknya, secara lafzinya, secara ayatnya menunjukkan bahawasanya halal berkahwin dengan ima hamba-hamba perempuan yang muqayyad, maknanya bersyarat apa dia? Dalam keadaan bersyarat juga. Tidak mampu berkahwin dengan perempuan yang merdeka. Gitu. Maknanya orang yang tidak mampu berkahwin dengan ni, maka fajawab liman man syartiyah, orang yang begini maka dia boleh berkahwin dengan hamba perempuan dia. Maknanya halalnya berkahwin dengan hamba perempuan berkait dengan tidak mampunya berkahwin dengan perempuan yang merdeka. Gitu. Maka secara mafhum mukhalafahnya kita dapat faham bahawasanya haram berkahwin dengan hamba perempuan kalau kita mampu berkahwin dengan perempuan merdeka yang biasa. Okey. Itu adalah satu contoh mafhum mukhalafah. Dia kata syarat jawab. Orang yang tidak mampu nikah dengan orang merdeka, maka boleh nikah dengan hamba yang dia ada. Okey. Itu contoh pertama. Contoh kedua, kalau kita jumpa sekali itulah hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan kepada kamu bangkai, darah dan daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan yang disembelih bukan untuk Allah Ta'ala. Disembelih tidak atas nama Allah Ta'ala. Okey. Jadi nas ini maknanya makna hakiki dia lah. Kalau kita nak kata dari sudut balaghah kan, makna hakiki dia, makna sengoti yang disebut, kita faham daripada ayat dia tu. Apa-apa yang disembelih tidak untuk Allah Ta'ala, macam untuk berhala ke contohnya, sonam ataupun lain-lain, maka jadi haram. Okay. Muka ayat ni, ayat nas ni sebut kata yang disembelih untuk selain daripada Allah Ta'ala adalah haram juga. Ataf kan, ataf kepada yang haram juga haram. Okay. Lepas tu
ia juga memberi makna apa yang disembelih dan tidak disebutkan nama selain daripada Allah Ta'ala, maka adalah halal. Gitu. Kita faham juga daripada situ, yang disembelih dan tidak disebutkan nama benda lain selain daripada Allah Ta'ala, maka halal. Gitulah. Kita dapati mantuk memberi sesuatu hukum. Mantuk tu maknanya hak malfuz lah, hak disebutkan, hak mazkur, hak ada sebut dalam ayat nas kepada tu. Hak disebutkan itu memberi satu hukum dalam keadaan yang tertentu dengan ada qaidnya terhadap sesuatu perkara yang tertentu. Jadi mafhum mukhalafahnya nakid dia. Nakid dia bila tidak ada qaid sani. Bila tidak ada qaid terhadap perkara tertentu dengan keadaannya yang tertentu saat ni, maka akan adalah nakid kepada hukum saat ni. Nakid kepada yang haram ialah halal. Okey. Seterusnya, mafhum mukhalafah tidak diambil kira oleh Hanafi sebagai salah satu cara untuk mentafsirkan nas-nas dalam Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Dengan kata umumnya, ulama-ulama Hanafi tidak mengira mafhum mukhalafah sebagai satu cara untuk memahami hukum. Apakah dalil mereka gunakan untuk mengatakan mafhum mukhalafah itu tidak sebagai salah satu caranya? Yang pertamanya, dia kata nas syara' dia mari bima yadullu ala fasadil qaul fil akhzi bil mafhumil mukhalif. Nas syara' biasanya dia mari menunjukkan bahawasanya tidak boleh kita pakai mafhum mukhalafah. Banyak nas syara' tidak boleh kita pakai mafhum mukhalafah. Contohnya, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalika ad-dinul qayyim fala tadhlamu fihinna anfusakum. Okay. Jadi ayat ni kalau nak terjemah dia, kita nak cari dulu. Ni surah apa ni? Surah At-Taubah ayat ke-36. Dia kata sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Maknanya yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa ia menciptakan langit bumi. Okey. Di antaranya ada 4 bulan yang dihormati ataupun 4 bulan haram boleh juga. Zalikad dinul qayyim, itulah ketetapan. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu. Okey. Itu lebih kurang ayat dia. Dia kata, kalau kita pakai mafhum mukhalafah, tentulah ia bermakna menzalimi anna zulma haramun fi hadha ash-shahr fi hadhihi al-ashhur al-arba'ati faqat. Kalau kita pakai mafhum mukhalafah, ia akan bermakna kezaliman itu hanya haram pada 4 bulan itu sahaja. Fihinna fi arba'atun hurum. Kan ayat dasar ni ada 12 bulan. 4 daripadanya boleh haram. Jangan menzalimi diri kamu padanya. Maknanya menzalimi diri kita pada bulan lain boleh. Gitu jadi maknanya. Jadi Hanafi menggunakan ni nombor satunya, bukti bahawasanya banyak nas yang tidak boleh dipakai dan akan menjadi salahnya naratif dia, qaul dia tu kalau kita pakai mafhum mukhalafah. Okey. Jadi maknanya menzalimi diri pada bulan yang 4 ini haram. Tapi bulan-bulan lain tak apa. Gitu. Padahal sebenarnya menzalimi itu tidak boleh setiap waktu. Contoh lain pula.
Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah. Ni dalam surah Al-Kahfi. Tak ingat dah ayat berapa. Dia kata janganlah kamu kata untuk sesuatu benda tu saya akan buat esok. Tapi kena kata insya-Allah saya akan buat esok. Itulah lebih kurang pensyariatan ayat insya-Allah dalil dia itulah. Tak apalah. Larangan daripada mengatakan inni fa'ilun saat ni tu berkait dengan kalau perbuatannya berlaku esok. Dia kata esok tak boleh kata. La taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan. Tak boleh kata saya nak buat esok. Tapi kalau lusa, kalau tolak, lagu mana? Jadi tidak boleh pakai mafhum mukhalafah dia kata. Kalau pakai mafhum mukhalafah sini jadi salah. Dia kata esok mafhum mukhalafahnya lusa tak. Tolak tak apa gitu. Dalam gitu. Jadi la yakunu muntahiyan anhu iza lam yakul illa an yasha Allah. Jadi tidak habislah bila dia tak kata illa an yasha Allah tu. Jadi tak habis. Padahal larangan dia tu untuk setiap waktu. Maknanya tak bolehlah bila-bila esok ke lusa ke tolak ke bila-bila masa ke. Dia kena royak insya-Allah juga. Okey. Jadi kalau pakai mafhum mukhalafah jadi berguna saat ni lah. Jadi berguna saat ni. Dia pun kata lagi. Kalau dipakai mafhum mukhalafah tentunya jadi harus kepada seseorang itu berkata saya akan buat bulan depan. Dan dia tak kata pun insya-Allah contohnya. Sebabnya kalau dia nak kata insya-Allah tu esok. Kalau nak buat esok kena kata insya-Allah. Kalau tidak nak buat esok tak apa. Jadi faham lagu tu lah. Mafhum mukhalafah tu lagu tu. Dia nakid dia. Contoh lain pula. Okey, saat ni tu beberapa contoh. Harapnya dan nakak lah. Moga kita tidak terjemah kepada dia. Pakai baca saja. Tidak tulis lah. Tidak tulis. Contoh lagi pula. Nabi SAW berkata, La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im wa la yaghtasilanna fihi minal janabati. Nabi kata, janganlah seseorang kamu kencing di dalam air yang tenang. Jangan juga mandi junub, membersihkan diri daripada janabah di dalamnya air yang tenang. Okey. Jadi secara mantuknya, secara lafzinya kita faham ayat Nabi royak tu. Nak royak kata larangan kencing dalam air yang tenang. Yang tidak gerak lah. Air bertakung. Okey, faham juga. Larangan daripada mandi. Okey. Larangan juga daripada mandi. Kita faham secara mafhum mukhalafah. Boleh mandi kalau tidak mandi junub. Kita faham lagu tu. Boleh mandi kalau tidak mandi junub. Larangan daripada mandi saat itu la yaktasinal minal janabati sahaja. Secara mafhum mukhalafahnya kalau mandi itu tidak mandi janabah maka tak apa. Hak sebenarnya wal haqqu ghairu zalik. Sebenarnya tidak lagu tu. Mandi daripada air yang tenang tidak bergerak yang apa dia? Yubalu fi yang dikencing di dalamnya tak boleh sama sekali. Ikutlah mandi junub ke tidak mandi junub ke tak boleh. Gitu. Jadi hak tu nak royak dia lah. Nak royak ayat dia tu. Lepas tu apabila nas ini banyak menunjukkan bahawasanya kalau kita pakai mafhum mukhalafah jadi makna dia salah. Jadi tak kena. Yunaqidul muqarrarati syar'iyyah, maka dia bercanggahlah dengan perkara-perkara yang kita telah yakini dalam syarak ini. Jadi ini menunjukkan bahawasanya ayat-ayat Quran dan hadis tidaklah terlalu luas terbukanya sehingga boleh difaham melalui mafhum mukhalafah seperti ini. Jadi tidak bolehlah kita gunakan mafhum mukhalafah sebagai satu cara untuk menghasilkan hukum yang baru daripadanya. Okey.
Yang keduanya, saat ni yang pertama tu mana? Yang pertama ni dalil dia lah. Dalil yang dia kata apa dia? Mafhum mukhalafah tak boleh pakai. Contohnya tengok dalam Quran, tengok dalam hadis. Banyak kan ayat yang tak boleh pakai mafhum mukhalafah. Gitu dia kata. Nombor dua, alasan dia. Sifat-sifat ini pada kebanyakannya tidak disebutkan untuk mengkaitkan hukum tu. Maknanya bukanlah bermakna ada sifat ini baru ada hukum ini. Kadang-kadang tak ada pun sifat ni, hukum tu ada juga. Maknanya sifat itu bukan untuk mengkaitkan hukum kepada mausuf yang bersifat dengan sifat-sifat tertentu. Maknanya apa dia ni? Sifat tu bukan syarat lah. Sifat tu tidak menjadi syarat. Sifat saja. Sifat nak sebut saja-saja. Gitu. Sifat untuk targhib dan tarhib. Contohnya firman Allah Ta'ala berkenaan dengan perempuan-perempuan yang diharamkan berkahwin. Wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Okey. Jadi dalam ayat ni sebentar, nombor satu sekali dia tanya, biasa dengar ke tak perbincangan pasal mazhab Hanafi tidak menerima mafhum mukhalafah ni? Kau tak pernah dengar? Tak biasa dengar. Biasa tak biasa dah lah. dengar. Biasa dah? Tak. Tak lagi. Okey, jadi gitulah. Jadi ni dalam surah An-Nisa ayat 23. Ayat penuhnya panjang. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Lepas tu sambung saat ni lah. Maknanya mana saat ni? Wa ummahatu nisaikum. Dan ummahatu nisaikum maknanya ibu-ibu isteri kamu. Lepas tu waraba ibukum, anak-anak tiri. Rabaib tu anak tiri. Allati fi hujurikum, yang ada dalam pemeliharaan kamu, maknanya yang kamu jaga lah, yang kamu jaga. Min nisaikum allati dakhaltum bihinna, daripada isteri-isteri yang kamu telah campuri, yang kamu telah setubuhi lah maknanya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Tetapi kalau kamu belum campuri mereka, maknanya isteri kamu itu, dan kamu telah pun menceraikan mereka, maka tiadalah salah kamu berkahwin dengan nya. Nya tu anak diri saat ni, rabaib saat ni tu. Okay, tu terjemahan dia lah. Dia yang gitu. Jadi ibu-ibu isteri tak apalah, dan juga anak diri yang di dalam jagaan kamu, yang kamu bersetubuh dengannya. Jadi di sini ada dua sifat. Sifat yang pertama ialah rabaib fil hujur, maknanya anak tiri yang berada di dalam jagaan kita. Sifat yang kedua, ibunya telah disetubuhi oleh kita ataupun ibunya telah dicampuri. Wal akhir bila syakka yufidu anna al-qaida idza takhallafa kana al-hal. Jadi sifat yang kedua, maknanya ini tidak syak lagi memberi makna sifat ini adalah qaid, sifat ini adalah syarat. Yang kalau tiada syarat ini, maka tentulah halal berkahwin dengan anak tiri itulah. Begitu. Hak ni lah hak disebut ni. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Ada sebut dah sini. Okey. Tetapi ayat Quran lam yatrukna nafhamu bimafhumil mukhalafah. Ia tidak membiarkan kita faham dengan mafhum mukhalafah. Ia sebut yang halalnya ialah gini.
fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Maknanya Quran dia sebut hak ni. Walaupun memanglah kita boleh faham secara mafhum mukhalafah. Kita boleh faham ayat ni. Kalau tak ada sebut ayat ni pun kita boleh faham. Maknanya anak tiri yang dalam jagaan kamu. Okay, ni satu sifat. Sifat yang kedua daripada isteri yang kita telah campuri. Jadi ni adalah sifat yang kedua. Sifat yang kedua ni kita rasa hak mana yang menjadi daripada dua sifat ni hak mana kita rasa menjadi sebab haramnya berkahwin dengan anak tiri itu. Adakah sebab di bawah jagaan kita? Kita berasa macam di bawah jagaan, mungkinlah kita jadi berasa rapat serupa dengan ahli keluarga, jadi tak boleh. Tapi kalau hak ni disebabkan ibu dia tu daripada keturunan dulu, macam dengan anak tula, pasti dah. Jadi hak ni lebih kuat lagi lah jadi sebab kepada adanya pengharaman perkahwinan dengan anak tiri saat itu. Jadi walaupun ayatnya, walaupun tidak ada ayat ni, kita boleh faham secara mafhum mukhalafahnya, iaitu kalau tidak dengan isteri yang telah disetubuhi maka tak apa. Tapi Quran dia tidak biarkan kita faham secara mafhum mukhalafah. Dia bayana, dia sebut dengan jelas hak mana hak halal. Dia royak so gitu. Jadi apa dia royak kalau kita boleh faham secara mafhum mukhalafah? Itulah antara dalilnya yang digunakan oleh Hanafi. Sifat yang pertama tidak boleh dianggap sebagai mafhum mukhalafah. Tidak boleh dipeganglah mafhum mukhalafahnya. Tidaklah bermakna kalau kita tak jaga maka boleh nikah dengan dia. Tidaklah lagu tu. Kerana li'annahu yakunul kerana dia akan jadi halal berkahwin kalau anak tiri itu tidak dalam jagaan kita. Tapi hal ni bercanggah dengan ijma' pula. Ijma' kata bukan lagu tu, bukanlah mesti kena di bawah jagaan kita baru jadi haram. Tak. Jadi ni tambah selingan sikit dia kata yang pelik daripada ijma' ialah Ibnu Hazm Az-Zahiri. Tak apalah. Jadi pandangan dia tu tidaklah perlu kita tengok sangat. Tidaklah perlu kita pegang pendapat dia tu. Dan orang yang bersama-samanya dengan ahli-ahli Zahir. Maknanya orang Zahiri biasanya kalau kata gini, maka mafhum mukhalafahnya pakai Allah selalu. Zahiri lebih kepada pakailah mafhum mukhalafah ni. Ada juga kadang-kadang tak. Jadi wal wasfu huna sifatnya di sini ialah gharad daripada wal wasfu huna al-gharadu minhu. Sifat di sini ialah tujuan daripadanya ialah untuk melarikan diri daripada berkahwin dengan anak tiri. Kerana biasanya anak tiri ni di bawah jagaan dia. Gitu. Bukanlah bermakna kena jaga, tidak jaga ke macam tu. Lepas tu, tak apalah. Tu saat ni tu nak ayat kata ada sebutlah. Dan juga sifat dia saat ni tu, saat ni nombor 2 ni. Sifat dia kadang-kadang tidaklah menunjukkan syarat kepada adanya hukum. Kadang-kadang ada saja sifat dia tu. Sifat dia ada saja. Allati fi hujurikum ni ada saja. Tidaklah bermakna mesti. Kalau kita tidak jaga maknanya boleh. Tidak lagu tu. Itulah. Tujuannya ialah untuk nak rakyat lagu tu lah. Nak rakyat kata tak sewin nikah dengan anak tiri. Kerana biasanya anak tiri tu dalam jagaan kita. Jadi sifat tersebut saja-saja. Nak rakyat hak biasanya. Biasanya anak tiri dalam jagaan. Okey. Bukan nak rakyat syarat lah. Bukan sifat yang menjadi syarat. Bukan. Sifat nak rakyat kebiasaan. Yang ketiga alasannya. Hukum-hukum mengikut jumhur ulamanya. Dia mu'allal lah. Dia ada ilat. Hukum tu dia mesti kena ada ilat dia. Jadi apabila hukum itu dia ada ilat. Maka ilat dia tu fa innaha tata'adda ila ghairi maudu'i minan nafsi. Maka dia akan melebih ataupun melimpahlah kepada yang tidak disebutkan juga. Hukum ada ilat. Ilat kadang-kadang dia jadi tubik juga kepada hak tidak disebutkan.
Jadi mengikut kefahaman ini, la yakunu khilaful hukmi al-muqayyad daiman khaliyan minal hukmi al-mansusi alaihi. Kadang-kadang tidak mestilah, tidak mesti. Yang bentar. Wa ala zalik, jadi bila kita paham lagu ni, maknanya illat sana itu kadang-kadang kena juga untuk yang kita tidak sebut, yang tidak disebut, okay? Maka khilaful hukmi yang bertentangan dengan hukum yang disebutkan qaidnya itu tidaklah la yakunu daiman, tidaklah sentiasa tidak mempunyai hukum yang disebutkan itu. Sehingga kita boleh pakai yang berlawanan, hukum yang berlawanan. Yang gitu. Maknanya benda yang berlawanan saat itu tidaklah mesti bermakna dia tak ada hukum yang disebutkan itu. Sehingga boleh pakai ni. Kadang-kadang dia ada juga hukum yang benda disebutkan saat itu. Gitu. Lianna qad yakunu mimma yatahaqqaqu fihi illatul hukm. Kerana boleh jadi perkara yang tidak disebutkan itu maskut anhu itulah, maknanya merupakan perkara yang juga termasuk dalam perkara yang kena illat hukum saat itu. Okay. Jadi yakunu min ghairil ma'qul an yasbuta fihi naqidul hukmi bimafhumil mukhalafah. Jadi tidak masuk akal lah kita nak mensabitkan padanya hukum yang bertentangan dengan menggunakan mafhum mukhalafah. Padahal hukumnya sudah ada padanya, kerana kira illat saat itu boleh kena juga kepada yang tidak disebut. Okay. Dia tidak ambil contohlah di sini. Cuma yang ayat kata illat tu bila disebut kepada sesuatu benda tidak bermakna satu benda tu saja, kadang-kadang kena juga kepada benda-benda lain yang tidak disebut. Jadi tidaklah bermakna bila dia sebut hak ni saja, maka hak lain tu tidak. Boleh jadi hak lain tu masuk juga. Gitu nak ayat kata. Kena tengoklah benda-bendanya. Jadi tak mari contoh sini. Jadi tidaklah bermakna bila ada illat maka ada mahkum, benda mantuk yang disebut. Maka hak ni saja, hak lain tu tidak makna lagu tu. Boleh jadi hak lain tu kena juga, ada juga. Tak ada ila ghairi maudi'in minan nasi. Ada juga kena melimpah lah kita ada makna asal dia melimpah. Melimpah kena juga kepada hak lain hak tidak sebut. Gitu. Tak apalah, seterusnya. Inilah pandangan Hanafi. Antara maksud dia royak saat ni tu ialah nak royak kata tak boleh kita hukumkan sesuatu perkara menggunakan mafhum mukhalafah, terutamanya dalam ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Yang kita kena pakainya ialah kena pakai dalalah-dalalah yang kita pecahkan daripada mantuk, daripada ayat dia tu lah, ataupun yang berkait dengan hukum dia tu. Jadi pandangan Hanafi dalam masalah ini ialah sebenarnya untuk menjaga keselamatan lah. Ihtiyat husnin fi istikhrajil ahkam minan nususid diniyah minal kitab atau sunnah. Maknanya dia untuk menjaga sebenarnya, untuk menjaga apa dia ni? Pengeluaran hukum daripada nas agama. Sebabnya takut orang jadi pakai mafhum mukhalafah jadi kucak koksi. Gitu. Jadi orang pandai-pandai bijak sendiri, kita kata pandai-pandai faham sendiri. Jadi takut jadi kot itulah, takut jadi gitu. Jadi dia untuk tujuan berjaga-jaga sebenarnya. Sebabnya banyak lagi macam contohnya Syafi'i, Maliki dan Hambali yang berpegang dengan pandangan lagu lain. Maknanya bolehlah pakai tu. Mereka kata qaid ini la budda an yakuna li sababin. Ada sebutnya qaid saat ni lah, maknanya jawapan kepada nombor 2 ni. Nombor 2 saat ni sifat tidaklah mesti makna qaid. Sifat tidak mesti menjadi syarat. Hak ni pula dia jawab qaid ataupun syarat saat ni, qaid adalah sifat ni. Dia mesti kerana ada sebab tertentu.
adanya qaid mesti kerana ada sebab tertentu. Sebab itu, iza lam yasbut annahu litarghib, kalau tidak dapat dipastikan bahawasanya sebab itu adalah untuk targhib ataupun tarhib ataupun maksud-maksud lain, maka tidak syad lagi. Sebab itu, bukan sebab ataupun qaid itulah. Qaid ataupun sifat itu ada untuk menjadi syarat kepada sesuatu hukum tu dalam sesuatu keadaan tertentu yang tidak boleh dipakai untuk benda-benda lain. Yang gitu. Maknanya, sesuatu sifat, kalau saat ni dia kata sesuatu sifat kebanyakannya tidak digunakan untuk menjadi syarat qaid kepada sesuatu hukum. Orang ni kata sesuatu sifat itu dia mesti ada sebab dia disebutkan sifat tu. Kalau tidak dapat dipastikan bahawasanya sifat itu disebutkan untuk targhib ataupun untuk tarhib ataupun untuk sebab-sebab lain, maka sifat saat ni mestilah kita pakai dengan makna ia adalah syarat untuk adanya hukum-hukum tertentu yang disebutkan dalam ayat tu. Dan tidak boleh pakai untuk yang lain yang tidak mempunyai sifat itu ataupun tidak ada qaid, tidak ada syarat saat itu. Sebabnya sebab sifat itu kira-kiranya menjadi sebab kepada adanya hukum. Okay. Jadi dengan itu nas yang ada qaid tertentu boleh memberi makna ijab, boleh memberi makna salib, boleh memberi makna positif ataupun negatif. Ijab bizikril hukmi fil mantuk salbin fi ghairil mantuk. Maknanya kita boleh faham ia memberi makna mensabitkan sesuatu benda untuk benda yang disebutlah. Dengan menyebutkan hukum pada benda yang disebutkan. Salib tu pula maknanya pada yang tidak disebutkan. Maknanya boleh pakai lah. Ni ringkasnya nak ayat kata boleh pakai mafhum mukhalafah. Okay. Adanya qaid saat ni maknanya ada ijab dan ada salib. Ijab tu maknanya ada hukum pada yang disebut. Salib maknanya tidak ada hukum pada yang tidak disebut. Gitu, yang tidak disebut qaid saat itu. Jadi hukum itu sama ada halal ataupun haram. Jadi kalau dia halal dengan ada qaid tertentu, qaid inilah apa-apa. Bila tidak ada qaid saat ni, maka jadi haram. Gitu. Wa iza kana al-hukmul mantuk bihi, kalau hukum yang disebutkan itu dengan qaid-qaid saat itu adalah haram, bila tidak ada qaid saat ni, maka jadi halal. Ni nak ayat kata boleh pakai mafhum mukhalafah. Gitu. Maksud dia nak ayat kata boleh pakai mafhum mukhalafah. Kerana qaid saat itu dia ada kerana sebab-sebab tertentu. Antaranya ialah untuk menjadi syarat kepada hukum tu. Qaid sifat lah, sifat saat itu. Jadi mereka berdalilkan bahawasanya yastadilluna lizalika, mereka berdalilkan untuk saat itu bi annahu huwa allazi yattafiqu ma'al mantiqil bayani salim. Maknanya hak inilah yang bertepatan dengan logik akal yang sihat molek, kata lagu ni lah. Maknanya orang yang boleh berfikir biasa pun akan faham lagu ni. Akan faham apa saat ni lah. Maknanya kalau sebut sesuatu qaid tertentu, bila tidak ada qaid tu maka tak ada lah benda tu. Gitu. Maknanya akal biasa pun boleh faham benda tu. Kerana sifat, syarat ataupun ghayah tidak akan disebutkan melainkan ada sebab-sebabnya yang tertentu. Disebutkan sifat, disebutkan syarat, disebutkan tujuan, mesti kena ada sebab dia. Gitu. Kalau tak ada sebab, jadi sia-sia. Ikutlah sebab dia untuk targhib. Kalau untuk targhib dan tarhib ataupun untuk sebab-sebab lain, tak apalah kita pakai untuk lain tu. Tapi kalau tidak dapat dipastikan untuk hal ni, maka ia semestinya menjadi qaid untuk hukum saat itu. Izan tafat al-maqasidul bayaniyah al-ukhra min tanfirin atau targhib. Maknanya apabila kita dapat pastikan tidak dibuat sifat saat ni, syarat ataupun apa-apa saat itu untuk menyatakan macam contohnya tanfir untuk melarikan diri, targhib untuk jadi minat,
ataupun tarhib untuk jadi takut ataupun seumpamanya, maka yang tinggal hanyalah taqyidu mahallin hukmi bihazal qaid. Maknanya hukum itu berkait dengan qaid inilah, berkait dengan sifat ini. Jadi hukum itu secara salib dan ijabnya ada dua-dua sekali. Maknanya boleh pakai secara mafhum mukhalafahnya. Kalau ada syarat kemudian ni dalam mantik dia kata iza wajada wajada, iza lam yujad lam yujad, dia kata gitu. Wa illa lam yakunil wasfu sabab. Kalau tidak, sifat itu tidak akan menjadi ada sebab apa-apa. Jadi sebut saja-sajalah. Kalau tak ada untuk qaid, maka jadi sebut saja-saja. Tidak untuk qaid, tidak untuk tanfir, tidak untuk tarhib, tidak untuk tarhib, tidak berlaku. Lepas tu untuk kau, tak ada gapo. Sia-sia. Gitu jadinya. Jadi dia kata bukan lagu tu lah, mesti kena ada gini. Jadi ni juga, ni kalau kita perhati sini, dalam bahagian istiqra', dia ada istiqra' dengan melihat kepada ikhtilaf. Melihat kepada ikhtilaf. Maknanya bila hak ni tak ada, hak ni pun tak ada, hak ni pun tak ada, maka tengok hak baki dia. Hak baki dia apa dia? Hak bakinya ialah hak ni. Jadi ni hak baki dia. Jadi bila ada 4 perkara, hak lain tu tak berlaku, maka hak ni lah hak ianya. Itu adalah hak bagaimana kita belajar dalam istiqra' mantik tu lah. Tak apa. Terusnya dia kata boleh dipakai mafhum mukhalafah apabila iza lam yakun fil mahallil lazim tafa fihi al-qaidu dalilun akhar. Apabila tidak ada di tempat yang ternafi padanya qaid itu dalil lain. Maknanya qaid itu ternafi. Bukan qaid lah, maknanya bukan qaid. Boleh jadi lain. Tapi ada dalil lain. Gitu. Lepas tu lagi kata mereka berdalil daripada nasnya. Untuk yang pertama sekalinya lah. Yang contohnya ialah sabda Nabi SAW. Fisa imati zakatun. Jadi dia telah mensabitkan zakat pada apa dia yang meragu dengan sendirinya lah. Saimah tu pun yang kita jumpa sebelum ni, maknanya yang meragu dengan sendirinya. Alladhi tar'a fi kala mubahun. Zakatnya harus. Menafikan zakat pada hak lain-lain, maknanya yang diberi makan sendiri ke. Gitu. Jadi jumhur fuqaha telah bersepakat tentang hak ni lah maksud dia. Termasuk dalam jumhur saat itu Hanafi juga. Dia tidak lam yukhalif illa Malik. Tidak bercanggah dengan pendapat jumhur saat itu kecuali Imam Malik sahaja. Yang mana dia kata ma'lufah juga kena zakat. Maknanya kita beri makan sendiri pun kena beri zakat juga, kata. Adalah hujah dia tu, tengoklah dalam kitab dia. Yang keduanya, ni nak kata lah ni, saat ni kan muka Hanafi kata tak pakai mafhum mukhalafah. Tapi buat apa dalam hadis ni natijahnya gini, jumhur pakai hak ni, Hanafi pun pakai juga. Buat apa dia pakai juga kalau mukhalafah tak boleh. Gitu. Itulah antara hujahnya. Hujah yang keduanya ialah daripada nas ni pula, iaitu fuqaha telah bersepakat kata amah tu maknanya hamba perempuan lah, tidak boleh berkahwin apabila iza kana fi ismatihi hurratun. La yasihu zawaj minha iza kana fi ismatihi hurratun. Apabila dia boleh berkahwin dengan orang yang merdeka. Tidak boleh berkahwin dengan hamba bila dia boleh berkahwin dengan orang yang merdeka. Okay. Jadi maknanya ulama ataupun fuqaha saat ni mengatakan boleh berkahwin dengan hamba perempuan dengan syarat tidak mampu berkahwin dengan perempuan yang merdeka. Pahanya daripada
saat ni lah, fahir daripada saat ni. Man yastati' minkum, gitu. Man yastati' pula. Man lam yastati'. Saat ni kan ayat dia ada lam. Mana saat ni? Hilang pula. Tak apalah. Saat ni ada rasanya. Jadi nas ini la yumkinu ayyufida zalik. Tidak boleh memberi makna boleh berkahwin dengan hamba perempuan dengan syarat tidak mampu berkahwin dengan orang merdeka, kecuali kalau kita guna mafhum mukhalafah. Tetapi kalau tidak dipakai mafhum mukhalafah, tentulah hamba boleh berkahwin juga dalam semua keadaan. Tentulah hamba boleh dikahwini dengannya tu, maknanya dalam semua keadaan. Dan tidak ada pun sebab untuk diharamkan berkahwin dengan hamba. Dengan dalil wa uhilla lakum ma wara'a zalikum. Nah tu pula. Nah itulah. Jadi nak ayat kata ni lagu itulah. Jadi mereka telah berijma', fuqaha sana itu telah berijma'. Ijma' tu kiranya termasuklah Hanafi tu juga. Jadi kalau termasuk dia, apa dia pakai orang pakai mafhum mukhalafah ni pula. Gitulah antaranya. Orang lain pula yang kata mafhum mukhalafah ni dia ada dua syarat untuk pergi dengan dia tu. Ni sama semula lah. Wallahu a'lam. Lepas tu nak bertirahat ke sambung dengan balaghah lalu?